Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين ومما يجب اعتقاده أن وزن الأعمال العباد حق وأن الميزان حق قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق ومما يجب اعتقاده dan sebahagian daripada perkara yang wajib oleh i'tiqad akan perkara. Jadi sambungan berkenaan dengan perkara-perkara yang wajib kita mengetahui dan i'tiqad, iaitu termasuk di daripada kata perkara-perkara yang sam'iyat ini. Anna waznal a'mal, bahawasanya waznal a'mal, menimbang akan segala amalan, al-ibadi, amalan-amalan bagi hamba tu, haqqun, iaitu khabar bagi anna tu sebenar. Jadi di antara perkara-perkara yang ghaib yang wajib kita beriman, kita percaya dan kita i'tiqadkan dalam hati kita, iaitu berkenaan dengan proses menimbang segala amalan yang kita lakukan atas dunia nanti di akhirat. Jadi kita akan masuk bahasalah berkenaan dengan bila yang kita akan tempuh proses menimbang segala amalan kita ni. Sepintas lalu kita sebut dululah. Jadi berkenaan dengan menimbang segala amalan kita, sama ada amalan baik ataupun buruk ni, akan berlaku selepas daripada hamba itu menerima suratan amalan. Jadi bila kita bangkit daripada kubur menuju kepada mahsyar, kemudian berdiri dalam satu tempoh yang Allah saja yang mengetahui. Selepas daripada tu, sebagaimana yang kita baca dah ni, setiap manusia ini akan menerima suratan amalan. Selepas daripada menerima suratan amalan tadi ni, Allah bentang, yang ni dipededahkan kepada seluruh makhluk Allah berkenaan dengan raja-raja buat kita, amalan yang kita buat baik ataupun buruk ni. Selepas daripada tu akan berlakulah proses menimbang amalan. Menimbang amalan ni selepas daripada kita menerima suratan amalan, sama ada tangan kanan ataupun melalui tangan kiri yang diambil daripada pihak belakang kita ni. Ini satu benda keimanan yang mesti kita percaya. Benda ni pasti akan percaya, ijma' daripada para ulama mengatakan berkenaan dengan menimbang amalan ini satu kewajipan dan perkara yang sebenar. Waznun, waznun menimbang, timbang amalan tu. Timbang lagu mana? Jadi kita akan bahas nanti ni, berkenaan dengan cara yang Allah lakukan untuk menimbang amalan kita ni. Jadi berkenaan dengan timbang, menimbang ini, dia ada 3 perkara. Yang pertama, proses menimbang dia panggil wazan. Yang kedua, mizan. Mizan ni alat menimbang, atau kita panggil penimbang ataupun timbangan. Bahasa kita tua kata neraca. Neraca timbangan. Kita tua neraca timbangan. Itu dia panggil mizan.
Satu lagi dia panggil mauzun. Mauzun ni yang ditimbang tu apa? Amalan kita. Amalan kita ni kita timbang lagu mana? Bangsa masdari. Kita buat perbuatan. Kan? Ni dia akan bincang ni. Yang ditimbang itu ada apa? Kan? Nak timbang di atas penimbang tu nak buah apa? Ni kita akan masuk cara nanti. Kan? Dia panggil mauzun. Perkara yang ditimbang oleh penimbang tadi. Nak buah apa atas tu? Kita kata hari ni nak timbang bang, nak timbang ikan tak apa. Ikan tu ada stokoi tu. Seketui tu ada berapa ekor tu. Daging pun boleh kita bubuh berapa kilo apa. Jadi nak timbang amalan kita ni apa dia? Nak ambil benda apa pergi buah atas tu? Ni kita akan cerita nanti ke depan. Itu yang pertama, berkenaan dengan proses menimbang amalan, ditimbang oleh malaikat Allah lah. Kan? Fa'il bagi pada wazin dia tu, iaitu malaikat Allah lah yang akan ambil amalan kita ni timbang. Hakun perkara yang sebenar. Mesti akan berlaku ni kewajipan yang mesti kita tahu dan kita i'tiqad dalam hati kita. Mesti kita akan melalui proses penimbangan amalan kita nanti di akhirat. Ini pilihan bagi kita lah, sama ada kita nak memberatkan amalan kita ini dengan amalan kebaikan, pahala, ataupun kita nak berat dengan amalan keburukan dan dosa. Ini dah Allah bagi tahu siap-siap dah. Rasul pun sampai dah. Para alim ulama tu, guru kita pun tolong perjelas dah, tolong hurai dah, sehingga mereka tinggalkan dalam bentuk penulisan mereka selain daripada pelajaran yang mereka sampaikan kepada kita. Itu satu. Wa annal mizana, yang kedua, wajib juga kita mengiktikad bahawasanya mizan ini alat penimbang. Natang apa? Kita natang apa? Kita semua menatang. Ni yang jamu kuih menatang apa ni? Kuih kan menatang. Menatang lauk. Ni lauk menatang apa? Semua menatang kita ni. Daripada Kedah ni angkat-angkat. Ini menatang apa? Handset kan menatang. Tapi bahasa kita lah. Disebut menatang ni apa dia lah. Orang bertani mugapo. Kita orang Kedah menatang apa yang kata mizan timbangan neraca penimbang tu apa benda. Ni kita akan masuk cara nantilah. Yang pertama, wajib kita mengiktikad berkenaan dengan proses menimbang. Dan yang kedua ni wa annal mizana, dan bahawasanya kewujudan alat penimbang itu pun hakun, perkara yang sebenar, benda yang betul, yang sebenar berlaku. Ada alat penimbang dia. Alat penimbang tu wajib tahu dah secara detail. Ini kita akan bincang. Kata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, wajib ke atas kita ni kita mengakui proses menimbang. Yang kedua, kita wajib mengetahui dan juga mengaku kata ada alat timbangan. Lagu mana alat tu? Tu tak wajib tahu. Wajib tahu, wajib mengaku kata ada aja. Ada alat menimbang? Ada. Kalau tak mengaku kata ada alat, tu berdosa atas kita. Wujud alat penimbang nanti di akhirat. Allah panggil malaikat untuk memacak letak di atas ahli masyar. Itu menunjuk kata proses menimbang amalan akan bermula. Selepas terima suratan amalan apa semua, cukup semua pakat kena hisap, Allah perintahkan malaikat untuk heret bawa yang kata alat penimbang nak timbang amalan kita ni, nak berat belah mana. Ini penentu. Tu yang saya sebut dulu. Ada 3 tempat Aisyah riwayat dalam hadis yang Nabi kata pada masa tu siapa pun tidak akan ingat kepada orang yang terdekat dengan dia. Ada 3 keadaan, iaitu salah satu keadaan sewaktu ditimbang amalan, ibu tidak akan teringat kepada anak-anak walaupun anak kecil dia atas dunia dia cukup sayang. Laki tidak akan teringat dekat bini, bini tidak akan teringat dekat laki. Waktu tu masing-masing menunggu nasib, sama ada amalan kebaikan dia akan berat ataupun amalan kejahatan berat. Kita ni barangkali kita sebab apa? Sebab kita ni kita tak pernah hitung amalan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazinu, kata Sayyidina Umar, timbanglah amalan kamu qabla an tuzanu, sebelum kamu ini ditimbangkan amalan. Muhasabah diri, kira diri kita ni nak lepas bintang mana, nak lepas ke tak lepas padang mahsyar nanti,
Dan timbang siap-siap amalan, makna kita suka tengok amalan kita ni. Kan sebelum daripada ulama-ulama tasawuf ni selalu antara kita nak muhasabah ni kena ada satu waktu panggil kita renung tafakkur. Kita duduk satu masa dalam tiap-tiap hari tu mudahnya nak tidur lah. Tapi muka kita ni tidur tak bismillah dah. Nak renung menatang apa kan. Tak pala tu bini panggil ni tadi depa panggil kanuri. Sengap. Ayah hang oi. Ngorah dah. Tak jadi. Kena ada kat lah nak tidur tu. Nung sat ambil masa sikit. Kod time lain kita kata kalut. Kan? Kalut. Fikir sat aku ni untung nasib aku ni lagu mana. Fikir nasib diri kita ni. Kan? Menung tengok dengan cara-cara duk ada ni kalau mati ni agak-agak lepas dah. Kalau la ni Allah ambil nyawa lah. Settle lebih tak kita dengan Allah. Kena menung juga. Menung tengok ada silap salah kita tahu nak taubat buang nak tidur. Tu guru kata nak tidur tu baca ayat taubat siap-siap. Hak mana kita angkut lupa ya Allah, aku taubat daripada dosa sekian. Dosa hak ingat tak ingat. Kan? Taubat habis. Daripada tu mengucap sekali tidur. Kan tidur. Ni bukan lena bismillah pun tak. Cukup teruk. Kan? Tak jap kata lena jangan bewak. Bismillah pun tak. Bacalah sikit-sikit, renung sikit. Kan nasib diri kita ni menung. Nah ada masa. Kan ada panggil tafakkur. Imam Ghazali suruh ambil ruangkan satu masa untuk kita renung nasib diri kita ni. Dengan keadaan kita ada ni agak-agak lepas. Kan lepas tak. Perok kata mati celah ni agak-agak lepas. Bahasa lagu tak lepas. Kan? Tak lepas apa betul? Bahasa sikit. Kan? Orang yang benar beriman kata Imam Yahya Ar-Razi As-Sufi. Imam Yahya seorang sufi besar, dia kata seorang yang berani mati. Orang berani mati ni ada berkenaan dengan menimbang ataupun kita kata proses timbangan amalan kita nanti di akhirat ni. Jadi kita kena renung lah. Benda yang pasti ni akan berlaku. Dan benar ni akan berlaku. Semua orang akan kena. Tapi ibad ni alik lam di sini, alik lam lil ahdi lah. Makna kita maklum orang yang ditimbang amalan iaitu orang yang menerima suratan. Adapun yang tidak menerima suratan itu tidak ditimbang amalan dia. Dalam kitab kita ni mengatakan antara orang yang pertama menerima suratan amalan tangan kanan Sayyidina Umar. Kan Tok Jebagak Palestin Rod dalam kitab Syarah Jauharah Tauhid lah. Kan dalam kitab Syarah bagi Nazam Bashar. Perkataan ini tidak diterima kerana Sayyidina Umar termasuk di dalam 70,000 sahabat yang masuk syurga tanpa hisab. Yalah Sayyidina Umar nombor 2 kan. Tapi itu sebahagian pendapat lah kan. Ada riwayat hadis itu dhaif lah. Dalam Qurtubi dia sebut yang kuat memang Sayyidina Umar tidak menerima suratan amalan sebab dia masuk syurga tanpa hisab. Dia kepala kan, dia kepala. Antara dia dengan Sayyidina Abu Bakar lah yang mengetuai rombongan kumpulan daripada para sahabat Nabi. Kumpulan para sahabat Nabi bergerak kan menuju ke syurga diketuai oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Cerita bab kumpulan-kumpulan yang berjaya firqah najiyah. Dan itu yang kedua berkenaan dengan mizan iaitu timbangan. Mana dalil dia yang dipegang didalil oleh para ulama? Kata wajib mesti ada proses timbangan dan juga penimbang neraca timbang tadi ni. Qala Allah Ta'ala, telah firmanlah Allah Ta'ala, wal waznu yawma idzinil haqq. Bermula waznu timbangan, yakni menimbang amalan-amalan hamba. Bila timbang tu?
yauma izin pada hari itu, yang itu hari kiamat. Al-haq, al-haq di sini sifat bagi waznu, iaitu timbangan yang penuh dengan keadilan. Proses tu benda yang sebenar, benda yang pasti akan berlaku. Hak di sini pada ayat ini sifat bagi waznu. Sebab tu kan para ulama mentafsirkan makna hakun iaitu proses menimbang amalan itu dengan penuh keadilan. Allah timbang amalan kita ni bukan timbang yang akan dengan kezaliman ataupun kecoh, tapi menimbang amalan kita ini penuh dengan keadilan daripada Allah. Timbang apa? Sekali kita akan bahas bawah tu. Wa ammal mauzun fa huwa suhuful a'mal. Tentu kita bahas tentu. Cuma di sini ayat nak menyatakan proses menimbang amalan itu pasti akan berlaku nanti. Sebab Allah dah janji wal waznu, menimbang amalan-amalan hamba itu yauma izin pada hari itu. Hari mana? Hari kiamat ni. Al-haqqu, iaitu yang penuh keadilan daripada Allah. Dan tidak akan menzalimi, Allah tak akan menzalimi sedikit pun daripada hamba. Kalau amalan yang kita buat, kita terima nasib kita lah. Bukanlah Allah ambil amalan buruk orang lain pi selit masuk dalam amalan kita. Hak kita ke diri. Tak ada penanya siapa. Kita buat baik, baiklah nanti. Kalau kita buat jahat, jahatlah nanti. Sebab tu ulama kata, kita dok pesah nak habaq kat orang buat apa amalan kita. Kalau benda tu baik, ada lah nanti. Habaq apa kalau orang tak tahu kan benda tu tak ada. Yang nak habaq enggak kata kita buat tu pasal apa? Duk ada sana nanti hang tengok sana. Kalau benda hang buat tu ada. Kalau buat ada. Orang tahu buat apa. Tu pergi mastur, tu guru setengah tu mastur. Mastur ni kau mau orang kenal. Wali-wali Allah sebahagian dia bukan mau minta ke Allah, jangan bagi orang kenal. Bila orang dapat kenal ya, mati kan. Cerita dalam Tanwirul Qulub, dalam ni bab tasawuf dia cerita. Tu ayat yang pertama. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain. Ini dalam suratul A'raf atas ni. Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Asal makna wada'a yada'u ni letak, kan nada'a ni fa'il dia nahnu, ini kembali pada Allah. Dah jalan ta'zim. Allah besar yang maha agung. Tuhan kata nada'u wa nada'u, dan kami hantarkan al-mawazina, akan segala timbangan-timbangan itu. Tengok. Tengok di sini Tuhan buat. Ibarat dalam Al-Quran, dia mawazin ni jamak pada mizan. Mizanun, mawazin jamak lah. Kalau mizan makna satu neraca timbangan. Kalau mawazin makna kata banyak neraca timbangan. Jadi penimbang nak timbang amalan kita ni banyak mana langsung. Ni buat main dengan jamak, makna banyak. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama mengatakan neraca timbangan itu. Pendapat yang pertama mengatakan sebiji lah, sebuah, bukan banyak. Itu pasal Allah Ta'ala sebut mawazin. Orang tanya dah kata satu, pasal apa sebut kata banyak? Yang mai sini hari ini pemuda-pemuda sekalian. Orang kata ramai ke duduk depan tu? Seorang ya. Pemuda-pemuda apa? Pemuda je lah. Kan? Pasal apa sebut ramai kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Orang kata ramai dalam YouTube dia. Tengok ada seorang kameraman tu lah. Pasal apa panggil tuan-tuan? Seorang je pun. Kalau orang kita cakap itu muhung lah. Ini Quran. Pasal apa Tuhan kata mawazin. Jamak di situ dia panggil jamak li ta'zim. Bukan nak membilangkan jamak bagi adat. Tengok adalah hadis Bukhari. An babu bada'i minal wahyi.
dalam bab permulaan Nabi menerima wahyi. Hadis tu juga diriwayat dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah, hadis awal. Berkenaan bila Nabi balik daripada Gua Hira, Nabi terkejut sebab malaikat Jibril peluk dia tu apabila sampai di rumah. Hatta zahabat anni raw'. Nabi kata, wahai Khadijah, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Tolong selimut akan daku oleh sekalian kamu. Rasulullah suruh siapa? Khadijah seorang je. Pasal apa Rasulullah guna dengan zammiluni? Zammiluni tu Ammar. Orang kata PL Ammar nak tuju cakap bagi ramai-ramai. Wahai yang ada dalam rumah tu, Khadijah je. Khadijah yang Nabi suruh ambilkan selimut, main selimut. Nak bagi hilang rasa ketak Nabi tu. Tapi pasal apa Nabi gunakan dengan ibarat dengan zammilu ni? Tu ulama kata. Yang kata hebatnya Khadijah Al-Kubra, dia seorang sahaja menepati ramai orang, macam orang lelaki-lelaki yang ramai. Dari segi pemikiran dia, segi dia bantu dia, dari segi pemberi semangat dia. Mana serupa macam kita hari ni, kata kalau dia ada seorang, banyak raja boleh cerita dengan dia seorang kan. Nak ganti dia seorang, 40 orang belum tentu boleh ganti. Jadi khitab dekat dia seorang tu dengan guna sirah jamak menunjuk mulia dia. Jadi mawazin di sini menunjuk mulia neraca timbangan Allah, bukan banyak. Ni kena reti juga lah malah kan. Nak orang tanya apa siapa sebut mawazin, sebiji ya. Dia panggil dhamir, apa nama jamak di situ dengan maksud perkara ataupun timbangan itu timbangan yang mulia. Wal jam'u fil mawazin li ta'zim, dia panggil. Jamak pada kata mawazin itu menunjuk kata mulianya timbangan Allah. Neraca yang benar dan juga neraca yang penuh keadilan. Itu guna dengan mawazin. Sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan mawazin di situ dengan maksud banyak neraca timbangan. Mana setiap orang satu penimbang, setiap orang satu penimbang, setiap orang satu penimbang. Kita kata penuh lagu tu. Ini kuasa Allah. Benda-benda lagu ni bukan boleh kita fikir habis timbang semua penimbang tu pituk tau nak makan medan semua tu kan. Tak boleh nak persoal begitu. Sebab itu dalam urusan Allah, benda tak ada jadi masalah langsung lah. Kuasa Allah tu. Tu dua pendapat lah. Tapi pendapat yang sahih, neraca timbangan itu hanya sebiji sahaja. Tu buat main dengan sirah apa nama jamak tadi ni menunjuk kata mulia neraca timbangan. Nabi pun guna ibarat gitu, zammiluni, zammiluni. Wahai sekalian kamu, selimut akan aku, selimut akan aku. Nabi kata, wahai dia seorang, Khadijah seorang. Kenapa hebat Khadijah ni? Walaupun dia seorang, seolah-olah dia ramai daripada orang Islam. Macam ramai bantuan daripada orang Islam yang membantu Nabi. Wahai yang buat kerja apa semua tu, Khadijah seorang. Hebat Khadijah Al-Kubra. Macam kita kata hari ni lah, tok guru tua seorang nak cover tempat dia tu, ada 100 orang tak boleh cover tempat dia seorang kan. Tak payah ambil banyak, ambil tambah baca doa sudah. Kita pakai himpun 6-70 orang baca doa, kawan hak main ambil ubat sakit lagi teruk. Tok guru dulu ni bukan buat apa-apa, angkat goncang-goncang pergi ke tu. Tok guru baca apa tok guru? Aku baca mata al-piyah, dia kata kan. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadullah Rabbillah khaira maliki salliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Bacanya tu kan. Ayqatan afiyat ibn Mu'ti wa huwa bisabhin haidun tafdila mustawjibun sana'iyal jamilah. Kali ubat makan guna tu makan je Fatihah kali, selawat kali, jaya kursi. Apa kutip tok buang. Tu dia punya makam depa tu. Kita nak pergi duk ganti ampung tempat dia tu. 100 orang tak boleh nak ganti tok guru seorang. Macam ramai dia seorang pun. Dan dia mati seorang Kedah Kelam. Kita ada ustaz-ustaz tak ada ke? Ada 900 orang. Tak boleh buat apa. Tu macam tu. Mulia dia tu. Kan? Yang Aziz Pendang berubat
kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang baca mata alfiah. Dia kata kadang-kadang aku baca matan jurmiyah. Allah. Ingat anak murid dia cerita, orang main berubat hari-hari ni beribu. Berubat semua. Balik lega belakang mustajab masin mulut ni. Masin mulut Tok Ujian Aziz Penang ni. Anak murid dia tanya, Tok Guru baca apa? Tok Guru berubat, aku baca inna a'tayna semua. Lu sakit macam-macam. Orang aku Tok Guru baca belin-belin. Oi, dia kata mau nak baca belin-belin mampu hingga ramai. Tok Guru Ujian Aziz. Tu Tok Guru dulu. Kadang-kadang dia baca mata alfiah kan. Wala munal ardul mufidun kastaqim munwa fi'lan summa harfunil kalim. Itu ya tu kotor ni, tapi masin lah nak boleh tera Tok Ujian Aziz umur 6 tahun mengajak kawakib lah bahasa Arab kan. Boleh challenge nak tu apa, umur 6 tahun mengajak kita kawakib Durriyah syarah bagi apa nama matan jurmiyah kita kawakib dan ditambah tambahan banyak lah dalam tu. Umur 6 tahun mengajak kita Arab lah. Boleh tera tu boleh kan. Dia seorang nak ganti, siapa dia nak ganti kan. Tak ada lah tu guru ni gitu lah. Seorang mereka tu macam ramai kan, macam ramai. Mati seorang tak boleh buat apa lah, habis pancit lah dunia, pincang lah dunia kan. Mati pula kuih pincang, matilah pincang, dah lah bergoncang lagu tu dunia, tak ada pasak. Lagu tu ibarat memang tu dia seorang tu macam ramai pun tak boleh kabur tempat dia seorang, tak boleh buat kan. Patah tumbuh tiada berganti, orang Melayu kata, yang mengganti pula tidak seperti kita. Habis lah kuih padam tu. Syarah Syekh kata kuih padam dah pelita kan. Mati Rasulullah kelam pelita, ganti Abu Bakar tinggal sikit lah cahaya. Mati Abu Bakar naik Umar kuih cahaya kuih malam. Mati Umar naik Osman kuih cahaya kuih malam. Berapa generasi lah kita dah tinggal cahaya apa, kelam gelemat lah. Menjok apa tinggal kitab tidak meraba kita. Tu maksud mawazin tu ada dua qaul lah. Pendapat pertama, pendapat yang sahih mengatakan satu sahaja. Satu sahaja. Ini sebelum daripada kita naik sirat ni. Kalau naik sirat lepas daripada ni. Sirat tak naik lagi. Kan, terima amalan, timbang, sirat dah lagi. Lepas pada tu baru naik sirat. Dalam kitab tafsir mengatakan wa makanuhu qabla sirat. Kita tempat kita timbang amalan ni sebelum daripada naik titian sirat. Wa waqtuhu ba'da al-hisab. Waktu dia selepas daripada dihisab dihisab. Kita akan ceritalah dia punya ciri-ciri penimbang yang Allah nak timbang. Wa nad'ul mawazin al-qista, dan kami menghantar akan timbangan itu al-qista yang adil. Sifat bagi timbangan tu timbangan yang keadilan, bukan timbang kecoh. Kita duk timbang lah ni kadang-kadang kecoh kan. Barang tak sampai sekilo pun, meter sampai sekilo lebih lah. Ngecoh. Penimbang dunia ni tak betul. Ambil pergi timbang tanglin tak cukup kilo pun. Kadang-kadang dia buh depan kita, kita tengok sekilo, balik pergi di rumah kita apa dah timbang lah. Buah haram tak cukup 100 gram. Penimbang pengecoh. Penimbang amalan kita ni keadilan, adil sungguh. Liyaumil qiyamah, bagi hari kiamat nanti, fala tuzlamu nafsun syai'a. Tuhan kata maka tidak dizalimi akan seseorang walaupun sedikit pun. Tak ada naya, siapa pun tak naya, Tuhan kata kan. Tak ada naya. Hari itu timbang-timbang benar-benar adil kan. Adil dengan amalan yang kita buat. Jangan bersalah siapalah. Dan bersalah diri kita pasal apa? Kita tidak memberatkan amalan kita dengan amalan yang kebaik. Tu ayat yang kedua dalam surah Al-Anbiya. Wa qala ta'ala, dan ayat yang ketiga firman Allah Ta'ala, faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang beratlah oleh timbangannya, yakni timbang amalan kebajikannya,
Orang yang apabila ditimbang amalan dia, Tuhan kata tiba-tiba beratlah sebelah amalan kebajikan, faulaika humul muflihun, maka bermula demikian mereka itu mana? Man tadi ni, hum, depa al-muflihun, termasuk daripada golongan-golongan yang mendapat kejayaan. Ni orang yang berjaya. Kita nak tahu berjaya tak berjaya nanti, khaffat mawazinuh, berat tak amalan kita nanti. Kita kena memperberatkan amalan kita masing-masing. Ini ujung jatuh nasib kita masing-masing bergantung dengan amalan kita lah. Wa man khaffas, dan barang siapa yang ringan lah, mawazinuhu, oleh timbangan dia, timbang-timbang ringan hak baik, mana berat jahat lah. Dia kalau tak ada baik, jahat dua tu. Dia ni baik pun tak, jahat pun tak, ada aku tu. Mana ada, kalau tak baik jahat, kalau jahat baik, kalau tak jahat baik. Dia ni baik, dia ni tak baik, awak. Dia ni tak jahat, awak. Dia bukan curi hak orang, dia hai dia. Orang bagus, ada. Awak tak sembahyang. Dok juga, betul. Baik pun tak, jahat pun tak. Jahat lah tu, tak sembahyang. Kita kira dah sukat tak curi hak orang baik. Yalah, tu baiklah. Dia total. Kalau tak curi hak orang pun, tak nak kata ke orang pun, tapi dengan sembahyang puasa tak buat datang apa. Nak berat kot mana? Celaru. Lepas pun timbang ke mana orang kita. Kadang dia timbang hak bagi no dengan dia. Bagi no dengan dia. No dengan dia. Masuk ngam dengan dia, kira baik. Tak boleh. Wazin bihukmi syar'i kulla khatiri fa iyyakum ma'murahu fabadiri. Timbang dengan syarak. Syarak kata baik, baik. Syarak kata tak baik. Orang kata baik pun tu jahat situ. Baik sungguh dia ni, kalau lambat minta tolong ke 3 pagi, gerak di rumah pun dia lompat minta tolong. Muka pun tak tarik lah. Tapi satu ya buat, mayang tak mau. Lah, jahat lah tu. Orang kita ni dia bisukat tang mana betul tahu. Sukat berat lori bawa kilo ikan. Mampu timbang bagi tu. Dia dekat tu lah. Hatang dia baik, bagus lah. Tapi nak hukum total dia bagus, tak boleh. Sebab tahap dia baik-baik, dia mudah tolong kan. Mana dia bagus, bahasa bagus. Tapi tak sembahyang, tak bagus juga. Bagus yang tu je lah. Adakah tak sembahyang dia boleh selamatkan dia daripada neraka Allah? Segi ada hukum lah. Segi pengampunan Allah kasih tu cerita lain, itu pihak Allah. Segi patuh, tak patuh hukum syarak. Ni faulaika, maka ulaika sekalian lepa tu, orang mana? Orang yang ringan amalan kebajikan ni, makna berat dosa. Alladzina khasiru anfusahum, mereka yang rugilah akan diri mereka. Dalam ayat ni sambung, fi jahannam khalidun, mereka ini akan disumbat dalam neraka Allah, iaitu neraka jahanam, dalam keadaan kekal. Na'udzubillah. Ringan amalan, makna naik amalan jahat yang jadi berat, amalan baik dia ringan. Orang ni rugi hidupnya, rugi nanti. Fi jahannam khalidun, kekal pula dalam neraka jahanam nanti. Ni berat. Wa huwa, dan iaitu yang kata mizan tu apa? Mizanun ay wahidun. Yang kata mizan, yang ni pendapat yang rajih, satu timbangan hissiyun, yang bangsa hissi. Apa makna bangsa hissi? Timbangan yang kita boleh dapat dia ni dengan panca indera yang 5. Makna timbangan yang berbentuk, ataupun dalam sebahagian kita dia panggil jismun. Jismun ni benda yang berbentuk. Makna ada ketui diri dia. Macam kita bentuk kitab. Bentuk kereta, bentuk mizan, dia ada ketui dia lah, kita kata. Bukan benda yang tak nampak dah. Mana seluruh ahli masyar nampak alat penimbang tu. Lah tak nampak. Saya duduk sana. Nanti masuk pergi di alam akhirat, nanti kita akan nampak. Malaikat bawa mai tu tak di padang masyar, seluruh ahli masyar nampak. Tak nampak lagu mana besar nak mampu. Hissiyun lahu.
Hissiyun. Kan, mizan ni benda yang hissi, benda yang jisim, benda yang berketui, ada rupa dia, ada bentuk dia. Boleh dapat dengan panca indera yang lima. Mana mata kita boleh kelih. Itu mana hissi. Lahu lisanun, baginya, bagi mizan ini lisan. Lidah dia, ada lidah dia. Kan? Lidah dia. Kita kata lidah macam lidah kita kah? Baju pun ada lidah. Kan, tengok lidah baju dia. Ini ada lidah mizan dia tu, dia ada. Wa kaffatani, dan mempunyai 2 daun. Kan macam timbangan kalau kita kata kati hari ni kan. Dia ada lidah dia. Lidah dia. Kan. Lepas tu dia ada buat turun dia punya ni dia panggil kaffatan, kifah. Satu kifah. Satu daun. Dalam riwayat hadis Nabi kata, besar tak besar daun dia, awsa'u min tibaqis sama'i wal ardi. Satu belah tu besar daripada 7 lapis bumi, 7 lapis langit ni. Tak tahu lah besar mana. Besar daripada tu. Dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah bagi Jawharatul Tauhid, dia kata kullu wahidin minhuma awsa'u min tibaqis sama'i wal ardi. Sebelah tu kan kita kata kalau penimbang lah ni. Orang panggil kati lah kan. Kati tu sebelah daun dia tu, besar dia tu, besar daripada 7 lapis bumi, 7 lapis langit lagi sebelah. Punya besar. Yang pegang dia punya lidah dia ni, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dia duduk tengok siapa timbang malam, dia tengok. Dan yang jadi ketua urusan pada hari itu untuk panggil orang ni angkat amalan timbang, iaitu malaikat Mikail alaihi wassalam. Dan malaikat Mikail lah orang panggil ketua operasi menimbang amalan. Tugas dari malaikat Jibril alaihi salam, dia pegang daun ataupun lidah bagi timbangan tadi. Mata dia tengok timbangan berat belah mana. Sekali lagi bila berat, malaikat akan buat pengumuman. Nampak kan seluruh ahli masyar, nampak naik turun dia punya tu. Tengok kawan letak berat belah kebaikan. Allah, ya Allah, bagilah jadi macam kawan tu. Tu dia punya ciri-ciri dia. Tapi ulama kata, Imam Qurtubi kata, bentuk lagu-lagu mana ni kalau tak tahu pun tak bersalah. Tapi kalau tahu lebih bagus lah. Kan? Ni dia lagi elok lah. Lagi kemah iman kita tu. Ihdahuma, salah satu daripada dua kaffatan, 2 daun tu, nagiratun, bercahaya. Ada 2 belah kanan tu, duduk belah kanan arash. Dia duduk belah kanan arash. Daun yang pertama nak buah amalan kebaikan tu, bercahaya-cahaya. Tu sebelah. Wahia al-yumna, iaitu belah kanan. Nak buah amalan kebajikan tu, dia bercahaya lah. Al-mu'addatu lil hasanat, yang disediakan untuk diletak amalan kebaikan tu. Wal ukhra, dan yang satu lagi, belah kiri ni, muzlimatun, kelam, gelap. Wahia ukhra tu yusra, tu belah kiri. Kafah belah kiri, dia panggil kifah, satu daun belah kiri. Belah kiri ni gelap. Untuk apa dibuat tu? Mu'addatul lisayyi'at, itu disediakan, dibuat untuk bubuh amalan yang buruk. Tu nak timbang tu, timbang apa? Dah ada, kita kata proses menimbang ni, dia ada alat penimbang. Ataupun timbangan dia tu, dia ada neraca timbangan. Sebelah neraca timbangan tu kelak cahaya, dia punya satu daun dia tu. Sebelah kiri ni kelam, gelap. Nak timbang apa? Amalan kita tu nak buah tu, buah apa? Wa ammal mawzunu, adapun benda yang ditimbang, fahuwa suhuful a'mal. Ni sebagaimana kata Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan, yang ditimbang nanti adalah suratan amalan kita. Setiap orang ni dia ada suratan amalan. Banyak mana? 99. Sepanjang hidup kita ni 99 ketui. Ambil semua suratan amalan tu, buh ke mana? Tengok. Kalau angkat suratan amalan tadi ni bercahaya, habuh belah cahaya. Angkat suratan amalan kelam, dosa, tak belah dosa. Tengok mai lagi, dosa, buh lagi. Dosa, buh lagi. Hak mana buruk, duduk sebelah. Hak mana baik, duduk sebelah kanan. Timbang tengok hak mana berat. Jadi keputusan dia akan terbit 3.
Sama ada berat belah kanan ataupun berat belah kiri ataupun sama berat. Benda hak kita timbang amalan kita, orang hak sama berat ni ikut benar. Dosa pun dia buat, sembahyang pun dia sembahyang. Tang dosa tak tinggal juga. Dia dah ketagih kan. Pak Lang kata sembahyang mengurat pun nombor satu kan. Lebih kurang gitulah bahasa orang kan. Jadi hak baik dengan jahat ni, sembahyang puasa tak tinggal, tapi lambat lepas tuan kedai lepas cucuk pun dia balas. Jenis tu kan. Jumaat pi juga kan, tapi tang belaga ayam duduk belaga situ. Jadi aku tu kan, tang mana orang abang belaga ayam siam pun pi kan. Celah Covid pun dia pi lagi yo. Lepas ke dah dengan hantu belaga ayam. Jadi yang ditimbang amalan tadi ni iaitu suratan amalan kita. Suratan amalan ni kan, rekod kita tu yang akan timbang buah belah baik ke buah belah jahat. Buah belah baik ada berapa yang kita akan masuk hadis akan datang. Itu pendapat yang berpendapat atasnya oleh jumhur mufassirin. Pendapat yang kedua mengatakan yang ditimbang amalan itu bukanlah suratan amalan, tapi yang ditimbang tu diri amalan. Amalan kita nak timbang apa amalan kita ni? Dia jadi berketui. Tu Haji Saleh Syekh kata kebaikan kita ni jadi berketui. Ketui yang mengeluarkan cahaya tu amalan yang baik. Belah tu. Mana sepanjang hidup kita ni apa? Kalau sembahyang, puasa, zakat kita buat ikhlas kerana Allah, dia jadi ketui, berjisim. Jadi berketui, ambil belah neraca hak baik. Dosa, ambil hak ni belah jahat. Bukan suratan tu, timbang diri amalan. Tu yang dalam Jahrah kata wa misluha zal waznu wal mizanu fatuzanul kutubu awil a'yanu. Wa mislu hadha, dan seumpama ini, yakni seumpama wajib kita mempercayai menerima suratan amalan, wal waznu wal mizanu, menimbang dan juga alat penimbang itu pun wajib kita percaya. Lagu mana? Fatuzanul a'yanu, tuzanul kutubu awil a'yanu, ditimbang itu adalah suratan amalan ataupun diri amalan. Pendapat yang kedua ni iaitu pendapat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan amalan kita timbang kan, sepanjang hidup kita kan. Okey, dia umur habis ni, kerja buat kita 24 jam ni datang apa? Kalau benda hak baik, dia jadi ketui hak elok keluar cahaya. Ibnu Abbas kata ni, saya ringkas lah. Kalau nak baca petikan dalam kitab Tafsir Jamal ni panjang kan, cuma saya peringkas lah. Sebab kita dah nak cerita hadis ni. 2 jam ni kan nak cukup kan. Lagi kita tak ada apa. Hal muktamad ni suhuful amal. Ni jam mufassirun banyak kata. Ibnu Abbas kata tak diri amalan tu. Haji Saleh Syekh dia cenderung kepada pendapat Ibnu Abbas. Kan Haji Saleh bin Ja'far Ridah ingat. Kita timbang apa? Timbang amalan kita ni jadi ketui nak bagi kita nampak kan. Jadi ketui apa tak tahulah, bukan macam ketui roti canai belacan tu kan. Mana jadi ketui, ya jadi benda lah, jadi jisim. Tu ambil amalan timbang. Mayang, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir. Jadi ketui buh. Habis hak buruk hang pula hamai. Ambil buh sebelah. Tiba hak tu. Ni dalam ni disebut ni. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga sebagaimana kata Imam Baydawi. Imam Baydawi mengatakan yang ditimbang itu adalah diri orang. Imam Burawi ni salah seorang fuqaha dan juga mufassir mazhab Syafi'i. Imam Burawi, dan dia mengatakan pendapat ada ulama mengatakan timbang sekali amalan, sebagaimana adalah hadis Imam Ahmad. Nabi kata rijluhu fil mizan asqalu min jabali Uhudin. Yang kata Ibnu Mas'ud ni, Nabi kata betih dia saja berat pada Jabal Uhud lagi. Sampai bisa pergi Madinah, Jabal Uhud ni besar, bukit yang merah, dia bukan batu dia macam batu lain. Kita tengok dia di batu merah.
kan, batu yang ikut Nabi balik tu. Masa 70 orang syuhada gugur dalam medan Uhud, Nabi suruh ambil jasad para sahabat Nabi untuk buat balik simpan di Baqi'. Bukit Uhud bergerak ikut. Nabi kata, ini isyarat kata dia nak supaya jasad para anbiya dikebumikan di medan Uhud. Akhir Nabi ke bumi semua orang tu. Aku cerita dah kan, Jabal Uhud. Zaman Nabi pun Uhud ni biasa jalan. Zaman Sayyidina Umar pun biasa Uhud ni nak cabut. Sayyidina Umar pergi tekan dengan tumit dia, ya Uhud, usbut, uskut. Wahai Uhud, diamlah kamu, aku Umar masih ada lagi ni. Sayyidina Umar masih ada lagi. Tak ada Sayyidina Umar lucut jatuh ke Madinah. Tu hebat Sayyidina Umar. Bukit Uhud tahan dengan tumit dia. Sengap Bukit Uhud. Dia beralih apa dosa ahli Madinah lakukan sehingga Bukit Uhud hampir tercabut menghempak kepala kita. Zaman sahabat tu kan, ada zaman lah jadi aku tu mampu ke Allah lah aku tu kan. Itu cerita dalam tak kita ada cerita bab Sayyidina Umar. Timbang kali orang tu yang Nabi kata, rijluhu fil mizan asqalu min jabali Uhudin. Bukit Uhud begitu besar timbang dengan betih Ibnu Mas'ud besar lengan berat dia. Hebat Ibnu Mas'ud. Itu ulama kata timbang orang. Ni pendapat yang kurang difatwa oleh para ulama. Cuma nak abang ada qaul lah kan. Dia kesimpulan dia ada 3 qaul lah benda yang ditimbang. Tapi 2 ni banyak yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, suhuf a'mal ataupun diri amalan. Fatuzanul kutubu awil a'yanu wal misluha zal waznu wal mizanu fatuzanu kutubul awil a'yanu. 2 qaul itulah yang selalu masyhur kita duk dengar tu. Jadi orang yang ditimbang ni ada 3 jenis lah. Dalam kitab Sawi Jalalain kata, i'lam anna an-nas fil qiyamah 3 firaqin. Nanti kesudahan kesimpulan ulama buat kata, manusia yang Allah timbang amalan nanti di akhirat ada 3 kelompok. Yang pertama, muttaqun la kaba'ira lahum. Yang pertama, golongan yang benar bertakwa, yang mana tidak ada dosa besar bagi mereka. Ni dosa besar tak nak buat. Satu kelompok manusia ni. Yang kedua, wa mukhallitun, baik pun buat, jahat pun buat, dosa besar pun dah. Ni jenis apa nasib yang kedua. Yang ketiga, wa kuffarun, nasib orang-orang yang kafir. Orang kafir pun mendapat kuat kata kena timbang. Kena timbang. Fa ammal muttaqun, adapun orang yang benar-benar ataupun tinggi takwa dia, fa inna hasanatahum tudau fil kaffatin nayyirah. Orang-orang yang takwa ni kebaikan depa ni malaikat ambil buh atas belah daun yang kelok cahaya tadi ni sebab takwa. Wa saghairuhum in kanat lahum fil kaffatil ukhra fala yaj'alullahu tilkal saghair waznan. Jadi orang-orang yang takwa kuat tinggi ni, dia ada dosa kecil, dosa besar tak buat. Jadi dosa-dosa kecil malaikat ambil pi bubuh atas timbangan belah kiri hak hitam tu. Walaupun pi bubuh atas tu, tapi dosa kecil dia tak naik kilo. Senang bahasa. Dosa kecil dia tak naik kilo, tang bubuh juga. Nak tunjuk kata tu hak kerja buat hang dulu. Tu kerja buat kita dulu. Kalau dosa-dosa kecil ni ada, malaikat ambil hitam buh tadi tu. Walaupun buh tak naik kilo. Senang bahasa nak mula faham. Buh tak naik kilo. Dalam kitab Arab dia tak sebut situ. Cuma dia kata fala yaj'alullahu tilkal saghair waznan. Tak naik kilo lah. Nak bagi faham. Jadi tak naik kilo. Wa tukaffir saghairuhum bijtinabihimil kaba'ir. Akhirnya dosa yang besar menghapuskan dosa kecil. Sebab tu dosa kecil tadi ni tak naik kilo. Itu nasib yang pertama. Apa kesudahan dia apa? Wa yu'maru bihim al-jannah. Allah perintah malaikat suruh bawa puak ni masuk syurga. Siapa? Ni golongan yang berjaya. Wa yun'amu kullin ala hasabi a'malih. Setiap orang mendapat nikmat mengikut
apa amalan yang dia buat. Itu nasib kumpulan yang pertama. 3 kumpulan ni dia takkan ada kumpulan yang keempat. Wa amal kuffar fa innahum yudha'u kufrahum fil kafatil muzlimah wa la tujlahum hasanah tudha' fil kafatil ukhra fatabgha fariqah fa ya'murullahu bihum ila an-nar. Jadi orang-orang yang kafir bila pitak timbangan amalan depa, buat kafir saja, hang buat baik apa pun tak nak kilo lah. Dosa banyak dosa tak sembahyang, dosa tak puasa, dosa tak zakat, dosa tak haji, dosa zina, dosa minum arak, dosa minum judi, semua bubuh itu masuk dalam tubuh dosa kufur. Bila buh dosa kufur, buat baik apa pun buh dalam satu belah lagi tak naik. Kafir punya dosa dah tu berat habis. Tuhan kata apa? Fa ya'murullahu bihim ilan nar. Tuhan katakan malaikat, heret pak ni balik masuk neraka. Ini nasib yang kedua orang-orang yang kafir. Wa hadani sinfani humal madhkur al-madhkurani fil Quran sarahatan fi ayatil wazni. Ini dalam Quran nyata. Ini nasib yang ketiga ni yang kita bimbang ni. Wa amal ladina khalatu, orang yang bercampur amalan baik dengan jahat, faqad sabata fi sunnati anna hasanatihim tudha'u fil kafatil nirah wa sayyi'atihim fil kafatil muzlimah. Ini macam tadilah. Jadi ada dua. Kalau amalan kebaikan itu lebih berat sikit saja belah kebaikan, Allah kata buh dalam syurga walaupun dosa dia banyak, itu diampunkan. Tapi yang nasib yang kita takut kalau berat belah kejahatan. Bila dah berat belah kejahatan, maka seandainya tidak mendapat pengampunan Allah. Tapi kalau dia mendapat pengampunan Allah, akhirnya dia masuk dalam syurga. Barangkali ada hantang ni yang syafaat salah satu dia. Apabila dia ni banyak dosa, tiba-tiba dia salah seorang daripada orang yang rajin berselawat atas Nabi dulu. Akhirnya Nabi tampil memohon supaya manusia ni tadi Allah ampunkan dosa dia. Akhirnya Allah bagi keampunan kepada Nabi dan juga kepada orang yang diminta oleh Nabi tadi ni. Maka Allah tarik dia balik daripada neraka, tak ada masuk, dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ini nasib-nasib kita ni kita tak tahu. Satu lagi kumpulan yang mana dia ni bercampur baik dengan buruk, tiba-tiba baik dengan buruk dia sama berat. Sama berat. Ni yang kata tadi kan, baik pun buat, jahat pun buat ni. Sama naik Dia ni nak duduk tang mana? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan syurga juga. Pendapat yang kedua mengatakan dia diletakkan di satu tempat di antara sempadan neraka dan syurga. Apabila melihat ia kepada ahli syurga, langsung menangis dia, menyesal sebab apa dulu aku tak rebut peluang begitu. Kawan hadut dalam syurga tu kawan aku tu, umur sama dengan aku, besar sekali, peluang sekali Allah bagi, tapi dia pandai ambil peluang. Aku tak ada ambil peluang, tak erti ambil peluang. Akhirnya dia duduk di tengah ban, duduk di sana sikit kata ban antara syurga dengan neraka. Dan dia panggil A'raf. Ada dalam Quran suratul A'raf. Maksud A'raf tu ban di antara syurga dan neraka. Bukan ban macam atas vida ni. Mana dia duduk di satu tempat di antara syurga dan neraka. Namun akhirnya mereka ini sebahagian daripada riwayat kata dalam puluhan tahun juga mereka duduk tang tu. Mereka tengok sahaja ahli syurga, mereka teriak sebab mereka tak mampu masuk syurga. Mereka tengok kepada ahli neraka, mereka bersyukur kepada Allah, mujuk aku tak jatuh dalam neraka. Pok ni duduk kena godam bam. Allah tak boleh masuk syurga pun tak apalah, janji tak masuk dalam neraka. Duduk tang ni tak apalah. Tapi akhirnya puak ni Nabi kata, para ulama bahas, akhirnya Allah masuk dalam syurga jugalah. Tu tengok dalam kitab Qurtubi ada bahas lah. Itu masuk suratul A'raf kan. Dan kita dalam Quran ada suratul A'raf kan. Apa makna A'raf? Tu tu. Ban tengah tu je nasib kata. Duduk tengah tu. Tengok nasib puak syurga teriaklah tak boleh masuk. Orang boleh duduk makan. Puak tu duduk makan buah tengok, wih sedap mentau. Kerap makan. Dia ada telai ada gedegak. Tengoklah ni teriak. Dan nasib dia ni malang. Beralih pergi tengok belah kiri merasa betul balik dah. Dan mujuk aku tak kena humban dalam neraka lagu buat tu. Siapa dia? Sama amalan kebaikan dengan keburukan. Nak syok pun beringat semua kan. Dia tak apa, aku sembahyang juga. Nak duduk tengah. Tanya dia nak duduk tengah. Tu kita takut tu kan.
Ni cerita lebih kurang saya ringkas Kalau nak baca dalam jalan lain ni semuka kak, sekali lagi tak dan. Saya ringkas lah. Tu keputusan dia begitu. Jadi tiga kumpulan akan menerima nasib itu. Kalau orang kafir, tak ada. Nampak baik banyak mana pun tak jadi apa lah. Betul kebaikan dia tu. Dia buat atas dunia, fitur mana? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan Allah dah ganti kebaikan dia tu dengan senang dia cari makan, sihat dia atas dunia. Kan ada orang kafir pun yang baik. Baik, bagus tolong orang muda, tak perkena orang. Kadang-kadang baik pada orang-orang kita lagi. Jenis bagus ni kan. Mudah kira urusan kalau minta tolong dengan dia, Allah cukup mudah. Dia ambil pemurah pada orang. Baik-baik. Orang main minta beras dia yang bagi. Dia tak ada, habis-habis dia tak ada, dia tak apa. Saya kira piduk di tokong. Buatlah kemah-kemah pacak Allah. Dah masjid tak boleh masuk. Tu bagi duduk. Baik tu. Dia kata jangan masuk tokong sudah. Baik. Apa nama hak Negeri Sembilan ni kata bab apa hak nak jadi masuk mengundi. Cina tu masuk mengundi tu. Ada van tu duk pergi tolong susah lah apa semua. Akal kentang. Baik tu. Tolong tak ada adik nah. Haji, ambillah pergi minum kopi. Minum kopi ready ke apa-apa, dia katakan kopi larat aku kuat sikit. Bagi duit kat kita apa dah. Nak kita tengok kita buat kerja hang banyak bagus. Nak ambil 50 pergi minum air. Kan tak ada ni tu kan. Jadi kebaikan depa tu pergi terang mana? Nak boleh tolong depa tak? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama dalam tafsir Sawi sebut Allah ganti kebaikan depa ni kan dengan sihat depa, mudah cari makan, adik-beradik depa pun tak mengkelahi, siap-siap lah. Kita tengok kadang-kadang tengok depa kapiak tak mengkelahi, yang kita ni bertakik. Depa anak sampai 7 orang meremut, kita 4 orang pun bertakik nak makan nasi pun kelarah kepala. Tu tak kira berbuah cepedak lagi. Tengok lepas relax kan. Tenang, mentenang tengok. Cina ni tenang ramai zikit datang. Apa Cina? Allah ganti siap-siap dah mana wis. Sebahagian ulama mengatakan walaupun kebaikan dia buat nanti, dia buat di dunia ni, kebaikan tu tetap tidak boleh menolong untuk menolak kekufuran yang ada dalam hati dia. Cuma di akhirat untuk apa ya? Kebaikan dia tu meringankan azab bagi setiap dosa. Contoh dia tak sembahyang. Asal tak sembahyang ni azab sekian teruk. Tapi atas dunia dia buat baik, ringan sikit nak sembahyang tu. Dosa sebab tak sembahyang tu ringan sikit. Takat tu ke? Tang nak tolak hak kapiak dia, tak ada. Ni cuma tak ada. Hang baik lagu mana pun tak ada kalau hang kapiak. Ni yang berat kapiak tu. Tengok dalam nasihat ni cerita Allah macam-macam. Habis. Kita ambil itulah kesimpulan gitulah. Kalau saya nak baca ni dia panjang juga ni dalam kitab tafsir ni. Mesti sedap lah. Kalau tengok ibarat dia mesti sedap. Cuma cerita mafhum lah. Boleh faham lah baca sendiri ya. Buka dalam tafsir Sawi tu ada juzuk ketiga surat 95. Muka tu. Satu lagi dalam tafsir juzuk kedua muka surat 79. Tam kata faman saqulat mawazinuh suratul A'raf. Satu lagi tafsir Sawi juzuk 3 muka surat 95 dalam suratul Anbiya. Nah, tengok situ lah dalam hasyiah dia tu. Detail sikitlah. Mau cerita ringkas lah kalau nak ambil. Dia punya ni panjang lah. Dia pun buka dalam tafsir Jamal. Dia Jamal apa ada? Futuhat Ilahiyah. Tafsir Jamal. Syekh Sulaiman Jamal. Dia ceritalah. Li hadisin atau li hadisi innallaha. Kalau boleh baca doa tu li hadisin boleh. Li hadisi boleh. Kalau li hadisin jumlah innallaha yastakhlisu tu menjadi badal. Kalau baca li hadisi jumlah innallah tu menjadi mudhafun ilaih kan. Baca pergi bagi bunyi dah, jangan bunyi kod lain sudah kan.
Di hadis itu ilat mana? Ilat kata yang ditimbang itu adalah amalan-amalan, suratan amalan kita. Suratan amalan kita itulah yang ditimbang. Kan? Mana dalil dia? Li hadisin. Ni. Dia sangkut situ. Hadis apa? Ni panjang. Monti tong tu lah. Kan? Suratan amalan ni kita pun penat. Ni di antara rahmat daripada Allah. Ini saya akan cerita nanti, ada dua kisah saya nak bawa sini. Yang pertama kisah berkenaan dengan apabila ditimbang ada sebalangan-sebalangan orang yang Allah nak bagi dia pelepah daripada neraka Allah ni. Akhirnya bila ditimbang amalan dia ni, tengok-tengok amalan keburukan dia ni banyak. Kemudian malaikat Allah keluar satu bitaqah. Kan, datang apa bitaqah ni nanti kita akan cerita. Di bitaqah tu ada satu kecil, dia kecil lah. Dalam hadis lain Nabi katakan anmulah. Macam murah jari lah. Anmulah ni jari. Jari ni lain. Kan, jari satu-satu ni. Ni dia panggil sababah. Sababah lah. Ibham. Sababah. Wusta. Khinsir. Binsir. Kan, ni ruah ni dia panggil anmulah. Anmulah. Bahasa Arab dia panggil anmulah. Kan, anmulah. Dia besar ruah jari ni ya Nabi kata. Retah. Kan, sopa kita kata, kalau bahasa Allah kita kata sopa singkat. Kan, amalan keburukan seorang ni berat kan. Hak kebaikan dia lepas nak pergi ke atas ringan. Malaikat ambil satu ni, Tuhan kata pergi bubuh hak belah hak baik. Bubuh lah hak baik tu turun rup hak jahat ni. Kawan ni kata takkan nak buh hak ni boleh naik kot. Dalam hadis ni bubuh tu rup naik hak jahat. Hak baik jadi turun, berat kebajikan terus. Pasal apa? Tersemat nama asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah di situ. Ni Imam Mula Ali Qari cerita. Ada nanti saya akan cerita ada dua kisah. Satu lagi ada kisah kat bitaqah tu malaikat tak buh. Nabi simpan kat dia. Tapi kita tak kenal Nabi. Dah tengok Nabi. Tapi dia ni ada amalan kebaikan dia. Timang-timang jahat berjumpa baik tak banyak pun. Maka malaikat kata boleh kot lempak masuk neraka. Nabi kata nanti saat. Nabi buat keluar, Nabi bubuh bitaqah tu. Warup. Naik hak belah jahat turun, hak belah baik naik. Dia tengok-tengok. Dia kata ma ahsan wajhak. Alangkah indahnya wajahmu wahai pemuda yang membantu aku. Dia sebut ini dalam hadis ni. Cerita. Wa ma ahsanu khuluqak. Alangkah hebat dan agungnya akhlakmu. Siapakah kamu ini? Nabi kata ana nabiyyuka Muhammadun. Saya hang dulu rajin selawat agak atas aku. Duk burdah apa agak atas aku. Kan hang jahat pun hang umat aku. Nabi buh tu akak terlepas daripada neraka. Ini kita cerita dalam kitab Qurtubi dah sebut. Ni dia mana lusa kita cerita sikit. Dalam tafsir Qushairi sebut. Ada hadis tu, kan tak ada hadis. Yang 6 kan. Ketika mana Nabi nak bantu. Dia ada ketika ada setengah orang ni nak lempak dalam neraka. Dia heret bila neraka Nabi tahan. Ada masuk neraka dah Nabi masuk ambil. Macam-macam lah. Kan ada waktu timbang amalan. Dia ada 6 syafaatul uzma. Duduk dalam syurga pun Nabi syafaat lagi, ya Allah, darjat dia cukup tinggi, penek lagi darjat dia, ya Allah. Nabi duduk tak sengap hari tu. Saat-saat pergi duduk tang Telaga Kausar, jamu orang makan ayak, saat pergi lari pergi tang timbangan. Macam pak kepung anak. Kan? Lari pergi selesai tak? Macam tuan rumah kan kenduri tengok kan. Kalau tuan rumah jadi duduk tunggu tang meja tu kira nak terima duit ya tuan kenduri. Kan? Tuan rumah ni sekali dia pergi sila ambil meluk makan lah. Sekali dia pergi tangga duhok basuh 2-3 pinggan. Tu kira tuan rumah lah. Tapi tuan rumah kenduri tobat tak basuh pinggan lah tu. Nabi sibuk tu. Tak pergi tunggu tang ni sekali pergi Kausar, jemput minum air. Kita akan cerita ni keadaan Nabi. Nabi duk ulang alik lagi tak habis umat lah.
Ada yang tengah tu tak bawa, Nabi tak bagi, biar tokoh. Nabi tunggu tengok. Nabi tunggu tiap-tiap seorang pada kita. Seorang Nabi tunggu. Dia tengok amalan kejahatan kita banyak. Nabi kata nak bagi kat hang SIM card tu pun tak ada lah. Kan? Ya Allah, angkat tangan dulu. Kan? Ni nasib umat Muhammad gitulah. Nabi lain tak tunggu lagu Nabi kita. Nanti kita akan cerita ni. Ujung-ujung bab ni panjang ni. Innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ni. Ni umat-umat Nabi kita ni tunggu nak bagi pelepas. Ni rahmat Allah. Ada setengah tu bukan malaikat yang ni, Nabi sendiri yang pergi bagi. Ni nasib masing-masing lah. Kita pun tak tahu kita nak gelumpuk mana ni, kita bukan tahu. Motor boleh sembang terah dah. Kita motor tobat sembang terah. Hang kena aku clear dah, siap-siap lah. Cukup celakui kita. Kita lah kalau hari-hari ni lah, Pak Sumit bisa tanya, entahlah kan, kita nak sukat iman kita. Kalau Allah kata kat kita la ni lah, takdir lah, wahai si fulan bin si fulan, kalau hang tak semayang pun aku tak buh dalam neraka dah, hang kubuh dalam syurga Firdaus. Hang tak semayang pun tak apa dah, hang tak puasa pun tak apa dah, kan, pahala aku bagi hak paling tinggi sekali. Agak-agak kita nak semayang lah. Kita sendiri tak payah tanya orang, kan. Kalau malaikat tu abang, anta min ahlil jannah, kamu dah Allah jamin dah masuk syurga. Mangkit pada masyarakat clear, tak ada susah lagu orang lain buat semua. Hang tak semayang atas dunia pun tak apa, tak usah semayang lah, memang hang clear dah, kita nak semayang. Lepas tu tanya kat saya, tak boleh jawab sampai hari ni. Kalau jawab hak betul, nampak teruk. Jawab nak muhung, nampak pemuhung. Itu iman kita. Nak tahu iman kita. Lala ni. Nabi kata tak apa dah, tak semayang tak apa dah. Masuk syurga dah hang. Agak kita nak semayang. Tak payah tanya orang. Kan? Tak tangan atas kepala. Nunggu tengok. Kalau Allah kata kat aku lagu tu nak semayang. Dia bayang buat apa syurga lah. Betul iman tak? Ni bukan tepuk dada tanya iman, tak tangan atas kepala tanya iman malam. Kan? Tersukat diri kita tu. Kena ayat tu balik atas mutu tak sedap, tak tahu sampai rumah. Dia duduk menengung, kita duduk atas mutu tu duduk menengung, maksud duduk tanya. Nak jawab kata semayang, pemuhung dia kata. Aduh. Dia nak kata tak. Hang semayang bukan kerana Allah, kerana syurga, kerana neraka. Tu tahap kita. Kan? Dia duk muhung orang, kita sendiri kita tahu hakikat diri kita. Kan? Tak payah duk muhung. Lepas tu kata buh tasbih dilihat pakai baju Quran naik semayang atas Kaabah pun tak jadi kalau iman tu kata. Oh, makan dalam ayat tu. Naik semayang atas Kaabah. Baju buat pada Quran, tasbih gantung dilihat. Iman lah iman kita. Betul lah. Betul lah. Tahap kita ni. Wallahu a'lam bishawab. Inna Allaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah fayanshuru lahu 99 sijillan kullu sijillin minha maddul basari. Ni malam kita bentang raw, malaikat buka nampak sejauh mata memandang. Tu dia baik buruk. Habis pakat kelih amalan kita. Ni keadaan kita nantilah. 99 rekod kita. Wallahu a'lam. Mesti tuan-tuan. Ada soalan ni? Waalaikumsalam. Katanya ada riwayat yang Nabi baling sahabat dia ke atas mizan orang yang amalannya tu sama banyak. Maksudnya waktu jumlah amalan tu, separuh amalan tu Nabi baling sahabat untuk atas mizan. Wallahu a'lam. Nanti saya balik tengok lain. Kitab tak ada nak tengok banyak. Alhamdulillah.
Dia nak cerita detail kalau kita tak jawi. Kashful Ghummah. Syekh Daud tu dah detail juga. Kitab Imam Syuyuti pun tak ada nak tengok. Qurtubi mengaji. Dan Qurtubi ni pun saya tak ada nak mentelaah. Nanti telaah nanti tengok lain lah, wallahu alam tu. Bagi sorban tu. Pihak kata bagi bitaqah tu memang ada lah. Itu saya ingat lah. Kalau hak sorban tu wallahu alam nanti saya tengok lagi. Itu tak ingat. Biasa dengar tapi kita jumpa riwayat tu kan. Nanti nak kena tengok lain lah. Kadang kita tak ingat, kitab Qurtubi pun kalah terbaik ingat 3 jilid tu pun tak ingat kan. Riwayat-riwayat kena tengok kadang-kadang riwayat pelik-pelik ni Syuyuti. Tapi kitab Budurus Safirah dia pun tak ada. Kitab Kashful Ulumil Akhirah Ghazali pun tak ada. Cuma ambil petikan dalam kitab, ambil daripada kitab mereka tu ya. Kan. Fitah induk betul-betul sebuah dia tak ada, saya tak ada. Ambil dulu lah syarah-syarah dulu, lepas tu ambil ijazah tu ambil. Cuma kitab tak ada kan. Ijazah pun lambat siang nak kita apa kan. Dia kata hukum minta izin mahal telah hang sangkut meh. Balik dengan ayat tu kita pun nak pergi pula tak berani kan. Dia bagi dah kira ayat tu. Dan Pak Su kata entah balik tengok dalam Lataiful Minan dengan Hilyatul Awliya Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani. Sangkut tang mana murajaah dua mata kita entah dengan takci bawa orang. Nak pergi buka kitab depan dia tu Allah. Terlayak liok betul dah. Kan. Tapi tu Pak Su bagilah ijazah izin tu. Kita balik-balik baca penting hak mana faham cekak ambil lah, tak faham tinggal sengak tu kan. Saya kita pun ilmu kitab-kitab orang wali kutub ni macam kata kan. Bahasa-bahasan depa tu pangkat depa. Kita hak bawah kan nak faham. Hak mana boleh faham kita ambil kan. Hak mana boleh makan kita ambil, hak tak boleh makan tinggal. Itu. Bateri habis tu. Wazan tu dah tak? Ha? Wazan tu menimbang. Mizan tu penimbang, alat nak timbang tu. Waznun tu makna proses menimbang, ambil amalan bubuh atas tu. Tu proses menimbang. Apa yang timbang tu mauzun. Dua lah. Sama ada suratan amalan ataupun diri amalan yang kita buat. Itu khilaf. Tapi banyakkan pendapat yang jumhur mufassir mengatakan dan Imam Abu Hasan Sya'ari kata suratan amalan tu rekod amalan kita tu ambil tu timbang. Habis dia kita sambung tu. Sambung lagi lampu pun padam lah. Tak ada satu soalan tu. Tu tak ingat. Tu kena tengok cari riwayat. Dalam ni pun tak ada tengok dalam Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir 14 jilid. Tak ada tengok juga. Tu minta kat tok guru lah. Lepas tu baca lah. Kalau mana faham tak faham mai tanya. Kita pun nak baca pun tak faham, tak faham langkau tu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.